Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia kepada semua para penonton sekalian. Ada yang mencari Munawar Azmi, hari ini Munawar bercuti. Syahril akan bersama dengan anda pada hari ini. InsyaAllah lama dah rasanya tak berada di set bicara DR ni, Diary dan Rawat ni. Sebelum ni pernah mengacarakan program ni. Hari ini kita buat comeback sekejap. Apapun tuan-tuan perempuan, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di RTM untuk menyaksikan bicara Diary dan Rawat. Walaupun kita tahu bahang pilihan raya umum ke-15 mula dirasai, esok akan diumumkan tarikh-tarikh penting oleh SPR, tapi jangan lupa untuk jaga kesihatan sebab kami di RTM melalui bicara Diary dan Rawat senantiasa mengambil berat, menceritakan, memberi ilmu kepada tuan-tuan perempuan untuk lebih peka tentang masalah kesihatan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan perempuan, hari ini saya tak tahu buat pertama kali ke, rasanya buat pertama kali kot dalam bicara Diary dan Rawat. Kita ada dua pengacara. Maksudnya saya tak seorang-seorang. Kita nak bawakan seorang lagi keluarga baru untuk bicara Diary dan Rawat. Ini dia, saudara Nirwan Fayumi. Kena baca nama, lupa. Kena baca nama. Sebab sahabat saya ni biasa kita panggil Jerry. Tapi, betul, Syaril. So di bicara Diary dan Rawat nak panggil apa? Nirwan. Nirwan Nirwan. Lebih formal sikit. Lebih formal, lebih mesra. Selamat datang ke RTM. Terima kasih Syahril. Terima kasih dan terima kasih juga kepada keluarga RTM kerana sudi menerima saya di bicara Diary dan Rawat. Ya Allah, ya Rabbi. Rasa bersyukur sangat. Tapi yang pentingnya tuan-tuan dan puan-puan, bicara Diary dan Rawat ni akan terus bersiaran secara langsung di saluran berita RTM, My Freeview 123, juga melalui aplikasi RTM Klik serta Facebook rasmi Berita RTM. Dan semestinya jika anda ada soalan, ada perkongsian, ada apa nak ditanyakan berkenaan dengan topik kita pada malam ini, jangan malu bertanyakan kepada kita. InsyaAllah kita akan upkan komen-komen anda ataupun soalan-soalan anda sepanjang bicara Diary dan Rawat bersiaran pada malam ini, Syaril. Soalan pertama saya, sebelum berkenalkan panel, sebab penerbit kata ada seminit lagi, so sempat. Pernah tengok bicara Diary dan Rawat? Saya pernah tengok. Pernah tengok. Pernah tengok. Okey, tapi tengok macam mana? Maksudnya kita kena ada satu program yang menceritakan tentang kesihatan, betul? Betul. Betul. Bagi saya, bicara Diary dan Rawat ni satu program yang sangat informatif. Sebabnya kebanyakan orang, dia kalau dia nak pergi refer dekat doktor semata-mata dia rasa malu, Syaril. Satu lagi nak pergi Google kan. Google ni biasalah. Betul. Bukannya semuanya betul kan. Betul. Tapi apa-apa pun ini merupakan satu platform yang sangat menarik buat semua orang, terutama yang penonton pada ketika ini. Kita bawakan pakar-pakar untuk bawakan banyak tajuk-tajuk utama kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan hari ini kita pakai apa ni? Ini dipanggil pink. Ribbon pink. Sempena dengan Pink Oktober. Betul. Sebabnya bulan ini setiap tahun di bulan Oktober kita menyambut bulan kesedaran kanser payudara sedunia. Betul. Bukan di Malaysia, Syaril. Betul. Sedunia. Yang mana bulan ini adalah untuk memberi kesedaran, untuk menyokong dan juga mendidik kepada pesakit-pesakit kanser payudara. Dan tema dia, Syaril, juga penonton di rumah, bulan kesedaran kanser payudara pada tahun ini adalah RISE, iaitu Rally in Screening Everyone. Baik, jadi kalau anda yang teringin nak tanya apa jua persoalan tentang kanser payudara ni, kita ada seorang pakar yang kita bawa untuk berbincang selama lebih kurang 57 minit berbaki ini. Tapi sebelum itu, jom kita saksikan antara imbasan dan juga perkembangan awal bila kita sebut tentang kanser payudara, iaitu cegah sebelum merebak. Jadi baik kepada penonton pada ketika ini, pada malam ini topik yang kita akan bawakan seperti yang sahabat saya sebut sebentar tadi adalah kanser payudara, cegah sebelum merebak. Dan pada malam ini kita bawakan tetamu khas, seorang pakar untuk mengupas dengan lebih dalam mengenai topik yang kita akan bincangkan pada malam ini. Iaitu kita bersama-sama dengan Dr. Nur Faizan Abdul Rashid, pakar perunding pembedahan payudara dan endokrin dari UiTM Private Specialist Center UPSC. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, Jerry. Sempena bulan. Mingguan ya? Ya, sempena ni nampak ikut tema doktor. Ya. Pada malam ni. Jadi baik doktor, bercakap berkenaan dengan kanser payudara, Syahril dan juga doktor kan. Ini merupakan saya boleh kata ini merupakan apa orang kata musuh utama wanita. Betul. Kan? Kalau ikut dari segi persentage dia 33.9% pengidap kanser di kalangan wanita adalah kanser payudara. Kan kalau ikut nisbah dia 1:20 doktor. Jadi doktor mungkin pada permulaan ni doktor mungkin doktor boleh kongsikan serba sedikit gambaran pencerahan kanser payudara terutama di Malaysia ni doktor. Silakan. Okey. Terima kasih Syahril dengan Irwan jemput saya ke RTM ni first time datang. Risau juga. Kali pertama Ya, Selamat datang. sama dengan ni Okey. So kanser payudara semua orang tahu selalu bahasa orang dengar, and then dia bukan je sahaja paling banyak dekat Malaysia, seluruh dunia So sebagai secara amnya kanser payudara ni boleh dirawat dan senang, bukanlah kata tak senang, tapi boleh bila ada simptom dan boleh pergi ke hospital kerajaan ataupun private yang offer all this siasatan dan untuk dapatkan diagnosis dan seterusnya buat rawatan, dan ini insya-Allah boleh disembuhkan. Dan of course benda-benda ni is majoriti dekat perempuan kalau yang you tahu, tapi pernah dengar tak yang kanser ni boleh berlaku kat lelaki? Pernah. Pernah Itulah dia. Itu yang kadang-kadang skeptikal kita ni kan bila sebut kanser payudara, dalam kepala kita aku lelaki tak ada apa. Tetapi sebenarnya boleh ada risiko juga. Dalam 1%. 1%. Ya, tak banyak tapi ada. Baik, yang bab lelaki tu kita cuba sentuh lepas ni. Okey. Cuma bila kita sebut tentang kanser payudara ni, saya nak minta maaf jugalah kepada para penonton. Pada awalnya takut kita tersegan kan kita nak cerita benda itu, tapi saya berfikiran begini. Bila sebut tentang kesihatan ni kita kena terbuka, sebab kalau tak berlaku pada kita lelaki pun ada isteri, ada kakak, ada adik, mak kita dan sebagainya. Jadi jangan kata kalau kita lelaki tak nak ambil tahu. Tak, dia tak boleh macam tu. Dia kena ambil tahu juga sebab mungkin boleh berlaku kepada orang sekeliling kita. Jadi doktor, kalau ada yang dah mungkin ada kesedaran tentang kanser payudara, alhamdulillah. Tapi kalau yang pertama kali dengar kanser payudara, macam mana jadi kita nak tahu juga simptom ke, macam mana orang boleh tahu dia ada risiko kena kanser payudara, doktor? Okey. Secara amnya saya just bagi tahu kebiasaan. Apakah simptom-simptom mereka yang ada kanser ataupun menunjukkan tanda-tanda kanser payudara. Majoriti adalah dia ada biji pada payudara. Itu kebanyakannya lah. Tumbuhan ke macam biji? Ketulan. Ketulan. Lam. Ini kata lam kan. Kalau orang Melayu kata dia ada ketulan pada payudara. Itu yang biasanya. And then ada juga cases yang dia tak ada apa-apa simptom. Tak ada apa-apa simptom ataupun dia ada keluar cecair daripada dia punya puting dia tu, ataupun ada perubahan pada puting. So penting untuk sesuatu wanita tu untuk tahu normal macam mana, tak normal macam mana. Dan tak juga itu, ada juga perubahan pada kulit. Kulit tu macam mungkin ada, pernah tengok buah limau. Kan dia punya kulit dia tu kan. Itu kalau dah jadi macam tu pada payudara pun adalah salah satu tanda-tanda kanser jugalah. Ataupun dia ada tiba-tiba ada luka. Ataupun dia merah. Merah yang bukannya disebabkan kita panggil jangkitan kuman. Kan biasanya kalau wanita tengah menyusukan anak, dia orang senang dapat, kita orang panggil bengkak susu kan. Yang bukan yang macam itulah, tapi dia yang tiba-tiba dia merah. Itu pun ada salah, tapi dia quite rare, tapi boleh adalah salah satu tanda simptom breast cancer juga. Lepas tu kalau kalau tak ada pada payudara, boleh juga ada macam biji dekat ketiak. Kenapa? Walaupun jauh sikit dia ada. Tak jauh, dekat je kan. Sebab kanser payudara dia first paling suka dia merebak dekat ketiak. Sebab dekat ketiak ada kelenjar limfa kita panggil lah. That is a normal kita punya kelenjar, tapi bila ada kanser payudara dia majoriti dia pergi sana dulu. So kadang-kadang seseorang wanita tu datang tak ada biji ataupun tak ada apa-apa pada payudara, tiba-tiba ada ketulan pada ketiak. Itu pun kita kena siasat betul-betul. Itu pun adalah salah satu tanda lah. Jadi doktor, bercakap dengan apa tanda-tanda yang doktor sebut tadi tu, mungkin doktor secara ringkas ni doktor, ramai orang yang sebenarnya takut doktor kalau bila sebut nak buat ujian kan, nak buat test, nak buat screening ni, masya-Allah. Saya pasti anda pun salah seorang yang mungkin merasa takut ataupun risau bila sebut nak buat screening. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan sedikit apakah
screening method yang boleh diambil oleh wanita-wanita terutamanya bagi mengetahui sama ada mereka ada kanser payudara ataupun tidak? Okey, terima kasih. So, screening ataupun bahasa Melayu saringan. Saringan. So, kita boleh buat, bila kita kata saringan ni, bila wanita tu dia tak ada apa-apa simptom. Dia ada kesedaran, dia nak check. Okay. Tapi kalau mereka yang ada simptom, okeylah, itu kita dah panggil memang untuk ujian diagnosis lah. Okay. Apa cara dia screening ataupun saringan kita buat untuk kanser payudara ni? So yang biasa mungkin pernah dengar ultrasound dengan mammogram. Okay. Mammogram lah biasa kita screening memang kita panggil mammogram. Cuma kita mungkin akan tambah ultrasound jikalau ada setengah cases. So pernah dengar ke mammogram? Pernah dengar. Selalu dengar lah. Tahu tak macam mana benda tu dibuat? Melalui pembacaan je. Ketengok tu tak pernah lagi. Okey. So dia macam mesin X-ray tapi dia specialize sedikit lah. So kita ambil image pada payudara tu dan kita tengok gambar dia macam lebih kurang gambar X-ray. Dan mammogram ni kita khaskan untuk mereka yang 40 dan ke atas untuk screening ataupun saringan. Kenapa? Sebab bila wanita tu kurang daripada 40, dia punya payudara tu agak macam kita panggil padat. So bila buat mammogram tu tak nampak. So kalau macam kita nak buat katalah pesakit tu wanita tu dia ada kesedaran kan, dia nak cek tapi umur dia contohnya 35. So biasanya kalau dia buat tu kami tak deny lah kan, tapi kami akan buat lepas kita dah tanya-tanya soalan, tanya faktor risiko, kita periksa lepas tu kita akan buat ujian ultrasound payudara. Kalau mereka yang less than 40 lah. Tapi kalau 40 ke atas memang kita akan buat. Ini secara am tapi ada juga yang ada kita panggil spesifik yang kita kena lari sikit daripada yang the normal one. Saya pernah dengar ada satu ujian nama dia apa, FNAC. 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 Okey. Nampaknya dia Fine Needle Aspiration Cytology. Dia basically nama dia macam untuk ambil sampel lah. So biasanya kalau orang tu kata ada biji kan, ketulan, lepas tu kita buat scan. Scan tu either mammogram plus minus ultrasound. Lepas tu ada pula jumpa biji ketulan ataupun kita panggil macam white spot classification. So bila kita nampak tu kita akan ambil, in general orang panggil biopsi. Tak ramai orang tahu FNAC quite specific. So biasa orang luar dengar biopsi. Research bagus ni. Okey. Live punya case. Tahniah. So biopsi lah orang ramai dengar. So ada juga orang tak tahu bila saya kata biopsi. Biopsi lah kita ambil sampel tisu Tapi kalau yang FNAC ni dia ambil sel dia lagi sikit lah. Ni dia kecil lagi, comel sikit lah. Kalau yang biopsi tu ni dia besar sikit. Tapi apa reason dia is untuk tengok sel, whether this sel ni adalah sel yang kanser ke ataupun sel non-kanser. Maksudnya dia lebih precise. Kalau yang biopsi dia, kalau yang macam yang FNAC dia quite specific sebenarnya. Tapi kalau yang biopsi sebab kita ambil besar sikit tisu, so biasanya dia punya reading dia better sikit lah. Tapi both acceptable. Depend on expertise you apa yang ada dekat hospital. Baik. Pasal mammogram tadi, sebenarnya saya nak tanya detail lagi pasal tu. Tapi sebelum tu, sebelum kita ke arah tu doktor, ada orang ini real case jugalah. Saya duduk sembang-sembang dengan ada 2-3 orang dekat RTM tadi, dia sebut begini, macam ketulan yang disebut tadi, ada di peringkat awal mereka beranggapan naik ketulan biasa, lepas tu sekejap hilang, then mungkin tahun depan naik balik tapi sekejap hilang, so dia tak beranggapan itu kanser. Jadi bab tu pun kita kadang-kadang part mana yang kita perlu rasa ini aku dah kena pergi mammogram, ini aku dah kena pergi buat saringan yang detail dengan doktor. Kalau peringkat ni kita rasa macam okey lagi. Ada ke part yang kita rasa kita kena jumpa doktor dah? Kalau dia ada je, sebenarnya kena check. Ya. Once terasa je terus check. Check tu tak semestinya mammogram kan? Dia tengok macam saya kata tadi, tengok umur lah. Kalau umur 40-an memang mammogram lah caranya. Ya. Tapi biasanya you tak boleh pergi-pergi kan nak mammogram. Kita kena jumpa doktor dulu. Lepas tu kita akan tanya-tanya soalan. Tanya bila, apa benda. Lepas tu kita tanya faktor risiko apa semua tu. Lepas tu kita akan periksa. Lepas tu baru kita buat ujian ultrasound atau memang bergantung kepada umur dan apa yang sesuai lah pada masa tu. Dan kalau ada, dan baru kita yang buat biopsi tu ataupun FNAC tu. So kalau macam kawan Syahri tu kejap ada, lepas tu dia kata okey. Besar kecil kan, regardless kena check. Sebab you tak tahu kan, you
tak mungkin bukan kebetulan pun, sometimes ada cases wanita dia punya payudara macam jenis kita panggil lumpy breast tau. Okay. So it's not really a true biji ketulan. Kalau macam orang biasa, even saya pun kalau saya periksa pesakit yang ada lumpy breast tu, kita rasa macam ada ketulan betul. Tapi kita boleh show bila kita buat scan. Okey. So kita apa hal pun kawan Syarif tu kena check sebelum dia suka-suka hati je. Kena tak payah check. Kena sebab melalui reading pun ada pernah dengar kan, kanser dah banyak berlaku kat younger perempuan kan. Better kita satu langkah ke hadapan lah daripada kita terlalu yakin dengan diri sendiri pun tak kena tempat juga kan. Bahaya juga kan. Sebab takut-takut bila dah check nanti takut dah terlambat. berada dekat stage yang dah agak tinggi. Baik, Jerry. Jadi baik Syaril dan juga doktor, mungkin selepas ini doktor, kita nak tahu dengan lebih lanjut apakah faktor sebenarnya punca kanser payudara ni. Tapi sebelum tu doktor, kita akan berehat seketika, kita akan kembali selepas ini di Bicara Doktor. Pemenang anugerah majalah TV terbaik jatuh kepada Agrotech, kelapa tanaman eksotik bernilai tinggi, DV1 RTM. Anugerah drama TV terbaik, Anugerah Sri Angkasa 2010 jatuh kepada Perempuan. Himpunan peristiwa, kisah suka duka, konflik antarabangsa. Terkini kami rangkumkan secara komprehensif terus ke kaca TV anda. Saksikan berita dunia Isnin hingga Jumaat 11 malam di TV1 dan saluran berita RTM. Kecemasan boleh saya bantu? Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langkah gajah kot. Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam. PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over. MERS 999. Gunakan dengan berhemah. Langkah elak penyakit berkaitan banjir. Elak dari bermain air banjir. Pakai pelindung diri. Segera bersih diri jika terkena air banjir. Cuci tangan dan sentiasa jaga kebersihan diri. Jangan guna air banjir untuk pembersihan. Makan dan minum dari sumber bersih. Sentiasa jaga kebersihan pusat pemindahan. Pakai pelindung diri semasa pembersihan selepas banjir. Dapatkan rawatan sekiranya demam dalam masa 30 hari selepas pembersihan banjir. Air banjir tercemar dengan limpahan najis dari tangki septik. Baik, kembali bersama kami dalam Bicara Diary dan Rawat. Saya dan Nirwan masih bersama dengan doktor kita pada hari ini. Tadi Jerry nak tanya pasal faktor, tapi sebelum tu saya nak nak minta kita beri pemahaman kepada penonton yang kadang-kadang skeptikal dan juga banyak mitos bila sebut tentang kanser payudara, terutama tentang mammogram tadi. Bila saya baca dekat Facebook, bila saya buat research pun ramai orang yang mungkin rasa macam geru nak buat mammogram tu sebab ada yang menyebut bila kita buat mammogram ada radiasi tertentu
itu yang mungkin boleh mengaktifkan sel-sel kanser dan sebagainya. Jadi kita nak bagi respon pun orang tak percaya. Saya rasa kalau doktor yang sebut mungkin akan meredakan sikit kegerungan itulah, doktor. Sila. Okey. Bukan pertama kali saya dengar. Soalan biasa tu. Soalan biasa kalau kita bagi talk apa-apa kan. Radiasi memang ada, tapi radiasi dia kecil sahaja. And then kalau kita bandingkan dengan radiasi bila kita jalan kat luar, bila kita jalan kat luar waktu siang ada radiasi kan, all the UV rays semua tu. So bila kita campur, kalau kita jalan-jalan tu actually comparekan dengan kita buat mammogram, radiasi dia sikit je. So bila ada orang kata buat mammogram dapat kanser, ada kata aktifkan sel kanser, tu tak benar lah. Tidak benar sama sekali. Tidak benar. So, sebab mammogram is safe, selamat untuk kita buat sebab dia punya radiasi dia sikit berbandingkan kalau dekat luar tu. Cara mammogram sikit, doktor. Sebab kalau orang yang tak pernah tahu mammogram, saya jujur saya pun tak pernah tengok. Katanya akan ada mesin yang macam mana disebut sikit, doktor? Saya okey. Memang tak selesa lah kita buat benda tu. So you just imagine ada ada dua plate mesin atas dan bawah. So you kena kepit breast tu antara tengah-tengah tu. Dan biasanya memang pembantu, kita panggil radiografer, pembantu yang tempat X-ray tu memang perempuan. So jangan risaulah. Memang perempuan yang ditrain. So memang kena tarik sikit, kena penyek sikit lah. Sekejap je, tak lama. Biasanya proses berapa lama kalau buat saringan mammogram tu? Mammogram in total 20 minit habis dah. Cuma preparation masa dia. Tapi 20 minit tu bukan kena kepit dalam mungkin 5 minit less than that je. Kepit tu dia untuk apa, doktor, sebenarnya? Sebab mesin tu dia ada gambar X-ray kat atas ni. So bila dia kepit breast tu letak tengah-tengah kan. So dia shoot X-ray tu pas sinaran tu dia straight line kan. Dia kepit kat situ. So dia akan tepat lah. Kalau tak dia untuk nak tengok gambar dia. Dan kita buat kita panggil dua view. Satu kepit macam ni, satu kepit macam ni. So itulah dia. Tidak sakit dan sakit langsung tipulah pula kan. Tipulah kan. Nanti kan kata itu kata tak sakit. Tak sakit langsung kan. Tak selesa. Saya cuma kata itu lebih tepat. Tak selesa. Ya. Baik, setuju. Baik, itu lebih tepatlah kalau kata tak selesa tu kan. Dan saya pasti kalau apa-apa ujian melibatkan kesihatan pun sebenarnya tak selesa, tapi baik untuk kita pastikan sama ada kita ni sihat ataupun tidak. Jadi baik, doktor, kalau zaman sekarang ni kan, doktor, kalau kita tengok rawatan estetik ni semakin berkembang. Kalau tengok dekat social media terutamanya, banyak orang yang mempromosikan rawatan estetik. Salah satunya adalah breast filler ataupun implan. Adakah ini penyumbang ke arah risiko kanser payudara itu sendiri? Dan dalam masa yang sama, doktor, saya teringat juga macam perempuan dalam badan wanita ni dia ada estrogen. Ada yang inject external estrogen tu. Adakah ia juga menyumbang? Silakan, doktor. Okey. Sebelum saya jawab soalan tu, secara kalau orang kata punca kanser ni kita tak tahu punca kanser payudara tu, tapi kita boleh panggil faktor risiko. So macam tadi ni Wan cakap pasal breast filler, implan benda tu ada banyak kajian yang dah dibuat dekat negara-negara yang negara yang dah maju lah. So mereka dah bandingkan mengatakan dia tidak menyebabkan breast implant ataupun filler tu, dia tak menyebabkan seseorang wanita tu menyebabkan dia tinggi risiko mendapat breast cancer. Cuma ada setengah kita panggil implant again yang itu pun ada beberapa kajian yang dibuat di luar negara lah. Ada satu yang I think dia publish sama dalam 2011 kot, tak silap saya. Dia menyebabkan kanser yang implant tu, tapi actually it's not breast cancer, tapi dia kanser yang lain. Kita panggil dalam bahasa Inggeris dia breast implant associated anaplastic large cell lymphoma. Dia actually cancer lymphoma, dia sel sistem immunity kita. Tapi dia bukannya berlaku tempat implant tu dekat breast kan, dekat payudara kan. So kanser tu dia berlaku dekat area implant tu dan di tisu-tisu surrounding dengan parut-parut yang dekat situ. Dia actually bukanlah menyebabkan tinggi risiko orang tu dapat breast cancer, tapi yang saya kata tadi ni itu adalah kajian yang dibuat di luar negara lah, yang ada kajian yang dah dikeluarkan yang memang ada, tapi bukan
pasal breast cancer. Macam suntik estrogen tadi? Okey, suntik estrogen tu dia macam konsep dia lebih kurang sama macam kalau wanita ambil pil hormon kan, kalau pencegah kehamilan ataupun kalau orang tu dah menopause, putus haid. So kalau mereka ada simptom, mereka ambil, kita panggil hormone replacement therapy, hormon selepas menopause yang ada masalah estrogen juga. Dia ada risiko, tapi dia tengok durasi berapa panjang you ambil. So kalau macam yang untuk pil pencegah hamil tu risiko dia actually sikit je. Sikit je. Semua ni adalah faktor risiko sahaja. Bukan dia kata 100% you akan dapat. It's just faktor risiko. Kan? Sama juga dengan pil hormon yang selepas menopause tu, dia kalau lagi lama macam more than 5 ke 14 tahun, dia risiko dia naik lah. Bila dia stop, risiko dia akan turun. Doktor, saya tergerak hati lah tiba-tiba bila sebut pasal tergerak hati kan, sebut pasal breast filler tu. Saya rasa banyak sebenarnya dekat luar sana ada produk yang untuk membesarkan, mencantikkan payudara yang saya tak tahu, mungkin ada yang dapat kelulusan, mungkin ada yang tak dapat kelulusan daripada KKM, itu yang kita risaukan lah kan. Tapi adakah itu juga menyumbang, ataupun mungkin doktor boleh kongsikan kalau ada mungkinlah bahan kandungan mungkin pada penonton yang sedang menonton bicara dari Darawat pada ketika ini, dia mungkin tahu ini kandungan ni bahaya, kandungan ni tak bahaya dan selamat. Silakan. Okey. Yang fillers dengan apa ni banyak dekat luar. Before saya cakap tu, saya just advise untuk mereka tu, kalau mereka nak buat, pergi ke tempat yang kita panggil betul-betul pakar lah. Bertauliah. Bertauliah, sebab bahaya untuk diri sendiri. Sebab kalau yang tak bertauliah, kita tak tahu kandungan dia apa. So sebab yang biasa-biasa yang maksudnya yang buat ni lah kita panggil doktor bedah plastik surgeon bukan, ataupun estetik punya doctors kan. So yang mereka guna bahan-bahan tu yang betul, yang memang kajian kata selamat. Tapi yang tak bertauliah yang kita risau. Sebab tak tahu konten dia apa. Tapi walaupun konten apa dia pakai, kita tak pasti juga dia adakah menyebabkan dia tinggi risiko kanser ke tak. Tapi regardless, dia akan menyebabkan tak normal pada payudara tu. Dan kita ada nampak dekat hospital, memang kesian lah dekat pesakit. Jadi dia ada dapat ketulan dan dia akan mengganggu, dapat parut, jadi bernanah dan kesian, dia akan jadi resah. Dia psikologi pesakit, keluarga, suami kan. Dia bila sebut pasal kosmetik ni Jerry, saya tahulah apa yang Jerry tanya tadi pun, kalau tengok dekat Facebook, dekat TikTok ke, dekat media sosial, memang ada kan produk-produk yang kadang-kadang testimoninya bukan-bukan. Betul. Seminggu maka kita akan dapat kesan secara langsung. Maksudnya dari segi saiz dan sebagainya. Kadang-kadang bunyi dia too good to be true. Too good to be true kan. Terlalu baik untuk kita percaya. Tapi kan mungkin dari sudut jangka masa pendek ia boleh berlaku. Maksudnya pembesaran saiz tu mungkin boleh berlaku, tetapi doktor membayangkan kesan selepas itu akan lagi teruk. Begitu doktor? Ya, betul. Sebab yang mereka buat ni, kenapa mereka buat? Sebab dia nampak kesan tu secara secara immediately lah, masa-masa tu juga kan. So mereka happy, seronok kan. Tapi dia tak tahu apakah jadi akan datang lepas 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Mungkin sekarang dia muda 40, lepas ni dia 45 tahun kan. Tak tahu apa jadi. Itu yang bahayanya. Sebab yang fillers ni memang kalau ramai yang perempuan, wanita ada kat sana ambil tu, memang mereka tahu dia temporary, sementara. Dalam lama dia akan ada setengah yang tu dia akan hilang lah. Tapi ada yang kita risau yang tak bertauliah ni, konten tak tahu kan. Macam tadi cara dengan Nirwan katalah, too good to be true kan. Okey. Baik, bila sebut faktor risiko, satu lagi sebelum ni kita nak cerita pasal rawatan pula. Faktor risiko ada juga yang mengatakan kalau ibu yang menyusu tetapi tidak memberi susu itu secara neutral dan sebagainya, maka itu pun ada kesan juga ada faktor risiko untuk ke arah kanser ni. Betul ke doktor? Dia faktor risiko, tapi bila mereka menyusu badan lebih daripada setahun tu, kita panggil protektif. Maksudnya dia ada kesan melindungi lah. Kalau bagi susu lebih daripada setahun, 2 tahun macam tu. Tapi semuanya saya kata faktor risiko. Bukannya mesti kena. Ya, betul. Nak senang, kalau nak senang konsep macam orang tu merokok kan. Is faktor risiko untuk lung cancer. Tapi adakah dia akan dapat lung cancer 100%? Tak kan. Macam itulah. Kalau nak sekarang tu kita nak cakap dengan pesakit ni, nak kasih dia mereka cepat faham. Macam tu.
Okey, baik. Tuan-tuan dan puan, banyak lagi yang kita akan bicarakan terutama bab perawatan ni sebab ini penting untuk kita bagi tahu sebab ada orang yang dah mungkin family-nya dah disahkan secara genetiknya payudara dan sebagainya. Jadi mereka kadang-kadang ialah memikirkan ya Allah macam mana ni kan, adakah rawatan, adakah hayatnya ada dipanjangkan. Itulah cerita buat hayat ni kadang-kadang gerun juga kita sebut. Tapi itu semua kita akan cerita lepas ni dalam Bicara Diary dan Rawat. Kakak, jangan buat macam tu. Kenapa? Kan ayah ada bagi tahu dulu, tak baik buang sampah merata-rata. Berdosa tau. Kena dah. Saman ni. Tuan. Apa pagi, Cik? Minta IC, Cik? Boleh. Kesalahan lampu merah, Cik. Tuan, Tuan, kau timah sikit, Tuan. Ayah, janganlah macam tu. Itu kan rasuah. Berdosa tau. Betul apa yang nak Cik cakap. Jangan lama macam tu, Cik. Ni saman. Maaf, Cik. Hati-hati madu, Cik. Daripada kanak-kanak berinteraksi melalui media sosial tanpa pemantauan ibu bapa, manakala 60% kes serangan seksual melibatkan kanak-kanak. Alam cyber telah menjadi sebahagian daripada kehidupan dan penyumbang ke arah kemahiran intelektual. Dengan teknologi yang sentiasa berevolusi, dunia dalam talian kini boleh diakses pada bila-bila masa melalui peranti elektronik. Sebagai ibu bapa, anda perlu sedar bahawa anak anda boleh terdedah dengan ancaman seperti buli cyber, seksual, menjadi ketagihan internet, terlibat dengan permainan dalam talian yang melampau serta ke arah penipuan dalam talian atau scam. Jadilah ibu bapa yang hebat di alam cyber, proaktif, mendidik, bersahabat, mengawal selia dan memimpin mereka. Sentiasa bijak, sentiasa selamat bersama ke arah kesejahteraan cyber. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di Bicara Diary dan Rawat. Pada malam ini kita masih lagi bersama dengan tetamu kita Dr. Nur Faizan Abdul Rashid, pakar perunding payudara dan endokrin dari UITM Private Specialist Center. Bercakap mengupas mengenai kanser payudara, cegah sebelum merebak, dan sebentar tadi pelbagai bukan punca tapi faktor risiko untuk menghidapi kanser payudara. Dan selepas ini kita nak tahu dengan lebih lanjut untuk berkongsikan kepada penonton apakah rawatan, kerana apa yang saya tahu kebanyakan yang didiagnosis ni kebanyakannya dah lewat tahap 3 dan tahap 4. Mungkin doktor boleh kongsikan ada perbezaan ataupun tidak bagi mereka yang di peringkat awal ataupun di peringkat yang dah lewat 3 dan 4 ni. Sila doktor. Okey. Secara kanser payudara ada, saya cakap dengan pesakit saya ada 5 ada 5 tahap tahap kosong. 1 2 3 4. So 4 dah merebak lah. 0 1 2 kita panggil peringkat awal.
Early breast cancer yang 3 tu dia kita panggil yang locally advanced, dia dah merebak dekat kelenjar ketiak. Okey. Ya, rawatan berbeza sedikit bergantung pada tahap. So kalau macam pesakit tu dia tahap kosong biasanya kalau tahap kosong ni kita panggil kanser tu dia dalam saluran susu lagi, dia bila cek ada kanser lah sebenarnya. Dia boleh datang dengan biji ketulan pada payudara ataupun dia tak ada, tapi bila dia buat mammogram dia nampak ada macam kita panggil ada white spots kat situ, meragukan, ambil FNAC ataupun biopsi, ambil biopsi, kata memang kanser, tapi dia kanser yang di dalam, dia masih tu memang tahap kosong. Yang itu memang kalau rawatan even tahap 1 pun almost 100% kita boleh sembuhkan pesakit kalau dapat rawatan lah. Rawatan tu macam mana? Okey, rawatan tu ialah rawatan of course ada pembedahan. Tu main dia punya benda utamalah. Lepas tu kita ada juga rawatan selepas pembedahan. Kalau pernah dengar lah kemoterapi. Kemo ya. Radioterapi. Ada pil hormon. Ni beza daripada hormon yang tadi ni pil hormon. Ada juga kita panggil nama dia immunoterapi. Ni yang ubat yang canggih sikit lah. So tapi apa-apa hal, dia punya pertama sekali ialah pembedahan. So kalau pembedahan kita ada secara am ada 2 jenis lah biasanya, yang kalau mungkin wanita kat luar tu tahu mastektomi. Mastektomi tu dia buang keseluruhan payudara. Buang semua sekali? Buang. Left ataupun right lah, depending dekat mana kan. Lepas tu dia akan dia flat lah macam lelaki. Ataupun kita buang just ketumbuhan tu sahaja, nama dia lumpectomy, senang nak sebut. Sebab ni dalam bahasa Inggeris kita melayukan dia kan, dia jadi lumpectomy. So kita buang benda tu. Dan bila saya kata pasal pembedahan untuk kanser payudara, kalau you pergi ke mana-mana lah, Malaysia ke ataupun mana-mana negara Asia ke, overseas ke, bila cakap pasal kanser payudara, pembedahan tu kita tak cakap pasal payudara saja, kita kena cakap pasal pembedahan pada ketiak juga. Kalau ingat tadi awal-awal saya cakap dia merebak pertama sekali ke ketiak, kelenjar ketiak. Sebab itu pembedahan tu melibatkan pada payudara dan juga pembedahan pada ketiak. Dia mesti sama-sama. Tak boleh kita nak buat ni je. Tak boleh. Ada memang serentak. Sebab itulah dia punya rawatan dia. Kalau you tak, kita tinggalkan yang satu tu, dia kita panggil tak komplit. Tak habislah. Cuma kalau kata tadi stage kosong tadi, itu pun pembedahan juga? Pembedahan juga. Tapi kalau stage kosong yang saya kata kanser yang masih di dalam saluran lagi, dia tak keluar daripada saluran susu tau. Tu yang paling awal lah. Ini yang kita try nak detect, yang kita buat saringan, kita buat kempen kesedaran ni, kita nak target yang awal-awal ni. So rawatan ni memang pembedahan, tapi untuk kelenjar ketiak biasanya kita tak buat. Tapi kita tengok juga daripada dalam perubatan ni dia ada option dia kan. Tapi untuk yang saya kata stage kosong ni, biasanya yang ketiak tu kita tak sentuh lah majority of the time. Tapi tengok case juga. Tapi yang 1, 2, 3 tu memang kena. Perlu pembedahan. Selain pada pembedahan ada tak doktor? Okey, macam saya kata tadi, kemoterapi dengan radioterapi, tapi memang first is pembedahan. Ini secara am secara am pembedahan, sebab dia punya sequence dia pembedahan, lepas tu rawatan selepas iaitu kemoterapi ke, radioterapi ke, ataupun pil hormon ataupun immunoterapi. Tapi ada juga kes yang pesakit kita datang lambat dah besar dah dia punya ketumbuhan dia. Tapi bila kita cek dia tak lagi tahap 4. Dia tahap 3. Tapi sebab besar sangat so apa kita buat, saya akan rujuk dekat saya punya klik yang bagi onkologi untuk bagi kemoterapi dahulu ataupun pil hormon depending. Lepas tu dia kecil sedikit, lepas tu baru kita buat pembedahan. Baik. Doktor, bila sebut pasal kemoterapi kan, saya rasa rata-rata, bukan kata penonton je, saya sendiri dengar kemoterapi, ya Allah, takutnya aku kalau buat confirm botak kepala. Kan? Mungkin doktor boleh kongsikan sedikit apa kepentingan sebenarnya kemoterapi ni terutama kepada pesakit yang menghidap kanser, especially kanser payudara ni. Okey. Kemoterapi secara am kita bagi selepas pembedahan, fungsi dia ialah untuk nak kurangkan risiko kanser tu berulang kembali pada payudara yang sama ataupun payudara yang sebelah sana. Adakah dia mematikan sel? Dia akan bagi, sebab bila kita buat operation kan, kita buang katakanlah kita buat mastektomi ke ataupun yang lumpectomy tu. Sebab bila saya kata lumpectomy tu maksudnya payudara masih ada lagi tahu tapi dia kecil sikit. Ada parut lah. So itu yang kita nampak mata kasar.
yang benda yang tak nampak ni, itulah yang penting kemoterapi, hormon yang kita bagi tu untuk target all this. Tapi dah canggih kot sekarang kan. Kemo kita pun mungkin dah tak adalah macam sampai untuk saya sebab kemoterapi ni sebab bila kita buat rawatan kanser payudara ni bukan doktor bedah aja, dia ramai orang. Doktor bedah, doktor bahagian scan, doktor onkologi, doktor patologi, ramai. Fizioterapi ramai. So dia ada orang-orang ni. So kalau bila cakap pasal onkologi yang kemoterapi ni actually memang banyak jenis, sampai kalau ikut saya pun saya tak boleh nak catch up, tak terkejar sebab dia ada je benda baru keluar. Memang banyak option dekat luar sebenarnya, banyak. Even untuk mereka yang dah tahap 4 pun. Sebab tahap 4 biasanya kita tak buat pembedahan pada payudara. Kita bagi kemoterapi ataupun hormones lah. Sebab dia dah merebak kan. So kalau kita buat rawatan pembedahan tu untuk kawal. Kalau yang kes-kes, kalau pernah tengok dekat Google ke internet tu, jenis yang dah luka, berdarah, menanah busuk kan. So boleh bayangkan tak pesakit tu macam mana kan. Macam mana kan dia tak selesa kan, berdarah. Ada kes yang berdarah yang kena masuk hospital, masuk darah. Lepas tu imagine tu dia, macam mana dia punya suami, ahli keluarga, anak-anak kan. So sometimes kita terpaksa buat untuk nak kawal, bagi kita panggil kualiti hidup dia bagus. Baik. Sebenarnya Nirwan, kita ada visual tu semua, cuma untuk siaran TV ni kita tak sesuai untuk paparkan sebab pelbagai tapisan umur yang melihat. Saya rasa tuan-tuan dan puan boleh buat carian di pihak hospital ataupun di YouTube dan sebagainya. Kita boleh tengoklah cara rawatan dan sebagainya. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, lepas ni kita nak masuk pula bab kalau kanser payudara ni terhadap lelaki, dan saya nak minta doktor jawab beberapa mitos ni. Saya ada 10 mitos ni. Untuk tanda-tanda kan. Ada orang tanya kalau pakai pakaian dalam ketat sangat macam mana. Jadi ini mungkin nampak macam biasa-biasa. Macam jadi mentaliti tu. Mentaliti. Okey, nanti doktor jawab lepas ni. Kita nak ke kapsul. Okey, jadi sebelum tu kita saksikan kapsul farmasi oleh pegawai farmasi kita, Sofatun Nur Subuhi. Saksikan. Hai semua, untuk episod kali ini saya akan kongsikan informasi berkaitan dengan bahaya berkongsi ubat. Kongsi ubat nak jimat tak bahaya ke? Ramai yang tahu ahli farmasi sering menekankan konsep 5B dalam pengambilan ubat-ubatan. Pengguna ubat yang betul mengambil ubat yang betul dalam dos yang betul melalui cara pengambilan yang betul dan pada masa yang betul. Berkongsi ubat tidak menepati konsep pengguna ubat yang betul. Ramai yang beranggapan bahawa setiap ubat mempunyai fungsi dan tindakan yang sama ke atas seseorang individu dengan individu yang lain. Tapi hakikatnya penerimaan seseorang individu terhadap ubat yang sama adalah mungkin berbeza. Jadi elakkan berkongsi ubat. Jangan berkongsi ubat dengan orang lain walaupun gejala penyakit yang dihidapi adalah serupa. Perkara ini boleh menyebabkan kesan sampingan yang memudaratkan kepada individu lain. Walaupun mempunyai gejala atau simptom yang sama, ubat tidak boleh dikongsi. Gejala yang sama tidak semestinya seseorang itu mempunyai penyakit yang sama. Ada sahaja penyakit yang ditunjukkan dengan gejala yang sama, contohnya demam. Pesakit menunjukkan gejala demam sahaja tetapi ia mungkin disebabkan oleh jangkitan virus atau bakteria. Maka rawatan untuk kedua-duanya adalah berbeza. Keperluan ubat adalah berbeza bagi setiap pesakit. Ubat yang diberikan oleh doktor adalah spesifik kepada pesakit mengikut keadaan semasa pesakit tersebut. Pemilihan jenis ubat dan dos bergantung kepada umur dan berat pesakit, sejarah alahan, status semasa penyakit dan kemungkinan interaksi yang timbul sekiranya ada mengambil ubat-ubatan lain. Semua faktor yang disebutkan tadi adalah berbeza antara seseorang individu dengan individu yang lain. Walaupun dua individu mempunyai jenis penyakit yang sama, rawatan yang terbaik bagi mereka tidak semestinya akan sama. Ini kerana ubat yang terbaik bagi seseorang boleh menjadi ubat yang berbahaya kepada orang lain. Hanya doktor yang merawat boleh menentukan jenis ubat dan dos yang sesuai untuk pesakit berdasarkan pemeriksaan secara menyeluruh yang dilakukan. Amalan berkongsi ubat adalah ditegah dan menyalahi konsep 5B yang saya sebutkan tadi. Ubat dan rawatan adalah secara individu, bukan umum atau untuk dikongsi. Setiap pesakit perlu mendapatkan rawatan dan nasihat daripada doktor atau ahli farmasi yang bertauliah. Elakkan daripada mencari sumber bacaan untuk rawatan penyakit daripada sumber yang diragui kesahihannya atau sekadar testimoni sahaja.
Jadi pesakit atau orang awam boleh menghubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan National Pharmaceutical Centre NPCC melalui talian 1800 886722 dari Isnin hingga Jumaat jam 8 pagi hingga 5 petang kecuali cuti umum untuk sebarang maklumat lanjut berkaitan dengan ubat-ubatan. Setiap pesakit perlu mengetahui setiap jenis ubat yang dibekalkan. Pastikan nama ubat, dos dan cara pengambilan ubat yang diberikan adalah betul seperti yang telah diarahkan oleh doktor atau ahli farmasi. Jangan kurangkan atau tambahkan dos yang telah ditetapkan. Perlu berbincang dengan doktor yang merawat terlebih dahulu. Ingat, jangan berkongsi ubat untuk rawatan penyakit anda dengan orang lain walaupun gejala atau simptom penyakit kelihatan sama. Why do we tell you stories? Relevant, New, efficient, accurate. reliable. We bring you extraordinary stories from around the world, from politicians, bankers, and even your favorite celebrities. This and many more on RTM's English News. Pemenang anugerah majalah TV terbaik jatuh kepada Agrotech, kelapa tanaman eksotik bernilai tinggi DV1 RTM. Anugerah drama TV terbaik Anugerah Sri Angkasa 2010 jatuh kepada Perempuan. Keselamatan banjir. Dengar maklumat terkini banjir dari media. Bersedia untuk pindah dengan beg keselamatan. Segera berpindah ke pusat pemindahan apabila diarahkan. Berpindah awal sebelum banjir lebih teruk. Ikut laluan ditentukan. Laluan singkat mungkin terhalang. Pergi ke tempat tinggi dan selamat. Jangan biarkan kanak-kanak bermain air banjir. Jangan berenang atau berjalan melalui air yang deras. Jalan dalam air menggunakan kayu untuk periksa kedalaman air. Jangan sentuh peralatan elektrik, kabel atau wayar. Masih bersama kami di Bicara Diary dan Rawat. Kita ada beberapa minit lagi berbaki dan ada banyak lagi soalan sebenarnya nak diajukan. Kita cuba ringkaskan. Saya nak tahu juga tentang bila kita sebut tentang kanser payudara ni, ramai yang beranggapan, alamak mak saya pernah kena kanser, alamak adik saya pernah kena. Maksudnya bab keturunan ni, adakah genetik itu memainkan peranan? Pernah ahli keluarga kena, risikonya tinggi untuk kita kena juga, doktor? Ya, keturunan memainkan peranan penting. Terutama sekali kita panggil yang dekat-dekat ni, kita panggil first degree. Contohnya mak dia ada, adik-beradik mak tinggilah patut risikonya. Anak dia kat bawah tinggi juga. Itu memang kita kena advise, kena check. Lepas tu keturunan dari segi macam mak dia ada ataupun adik-beradik dia ada kan. Ada juga yang jenis keturunan yang ada mutasi. Mutasi genetik. Kalau
dengar cerita Angelina Jolie kan, dia buat operation kan, sebab dia ada mutasi BRCA ni. So saya pendekkan lah sebab boleh nak sebut panjang. So dia sejenis mutasi yang menyebabkan tinggi risiko untuk dapat kanser, boleh jadi setinggi 50 ke 75%. Itu yang ada banyak orang kat luar tu, dia buat pembedahan awal walaupun mereka tak dapat lagi kanser, tapi mereka buat pilihan untuk buang payudara dia dua-dua dan gantikan yang baru. Itu yang apa Angelina Jolie buat lah. Sebab kalau tak cegah dia akan jadi lagi. Tapi ini risiko kan. Dia bukannya 100%, dia dalam paling tinggi dalam 75% macam itulah. Adakah risiko ni boleh pass down to next generation? Yang mutasi yang berakar ni dia boleh mutasi dekat, katalah dia ada anak kan, dia macam 50-50 lah. Maybe dapat, maybe tak. Kalau dia carry the genetik tu, dia ada dat risiko. Jadi baik doktor, secara ringkasnya doktor, kalau kita dengar pesakit kanser payudara yang semestinya emosi dia terganggu, dapat tahu diagnose dia, Allah, terus dia terganggu. Jadi mungkin doktor boleh bagi sedikit nasihat ataupun peranan keluarga itu sendiri, terutamanya pasangan lah, sebab ada yang sampai kes cerai. Bila dapat tahu bini dia ada kanser, terus dia cerai kan. Mungkin doktor boleh bagi sedikit nasihat peranan keluarga itu sendiri apabila dapat tahu ada ahli keluarga yang mengidap kanser payudara. Okey, saya faham sebab memang benda sesuatu yang sangat-sangat tak baik kita dapat kan. Tapi peranan ahli keluarga sangat penting, bukan saja keluarga, ahli kawan-kawan yang supportive untuk bagi sokongan moral, emosi, spiritual, semualah. Sebab saya kan kata kat pesakit ni bukannya pengakhirannya, ada rawatan walaupun katakanlah tahap 4 pun ada rawatannya. So peranan keluarga, ahli kawan-kawan ke ataupun kata ada support group. Kan ada badan bukan NGO kan, ada juga support group macam ni. Ini bagus untuk bagi motivasi untuk mereka go through benda ni. Kadang-kadang kita perlukan mereka tu pada masa diagnosis, bukan pada masa diagnosis saja, pada masa rawatan dan selepas rawatan. Penting tu untuk jaga emosi mereka. Sokongan moral terutama. Sebab lagi stres lagi. Ada setengah pesakit yang kalau perlu kita terpaksa refer kaunselor ataupun psikologis atau psikologi lah biasanya. Boleh. Kalau macam perlu. Tak salah. Baik. Syaril, biasanya saya ada biasa dengar mitos-mitos lah. Mitos-mitos melibatkan kanser payudara ni kan. Saya rasa Syaril pun dah ada soalan-soalan yang mungkin nak diajukan kepada doktor. Silakan Syaril. Ya, mitos ni nampak macam simple, tapi bila bercakap-cakap pasal payudara, pasal kanser payudara ni, itulah biasanya yang orang sebut. Ada yang mengatakan doktor, ini kalau doktor boleh jawab dengan ringkas lah kan, memakai pakaian dalam wanita ataupun bra yang terlalu ketat boleh meningkatkan risiko. Adakah betul? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Cuma ia tak bagus untuk pertumbuhan, terutama sekali pada yang anak-anak muda kan, yang baru akhir balik ke apa, tak baguslah untuk pertumbuhan dia. Okey, maksudnya bukan pasal kanser lah. Okey, yang kedua ada yang mitos juga menyebut memakai deodoran meningkatkan kanser payudara. Deodoran pun dikaitkan juga Tak. Biasanya kita akan cakap mereka jangan pakai bila nak buat mammogram. Sebab nanti dia kacau gambar tu. Image juga. Image tu kacau sebab dia ada talk kat situ. Tapi dia tak melibatkan. Tidak melibatkan. Baik. Tidak. Ada juga mitos yang menyebut wanita yang mempunyai payudara kecil kurang risiko sikit kena kanser payudara. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali, okey. Besar kecil. Risiko dia sama. Sama saja. Bergantung pada faktor risiko apa yang dia ada. Kalau dia ada faktor risiko yang positif tu, dia lebih tinggilah. Tak kisahlah dia besar ke, dia A ke, C ke kan. Baik, sebab tu jadi bila sebut tentang kanser payudara ni, kadang-kadang kita janganlah terlalu yakin sangat ataupun terlalu dengar cakap-cakap orang, nak tanya doktor takut. So dia dah sembang-sembang lah dengan kawan, kau pakai deodoran ni bahaya untuk kanser dan sebagainya. Jadi jangan kita sekali-kali dengar pandangan orang dan sebagainya. Jadi maksudnya kena jumpa pakar lah ya. Betul. Yang penting ada setengah orang ni dia suka buat andaian sendiri. Itu yang paling risau tu bila buat andaian sendiri kan. Tambah-tambah lagi sekarang ni zaman-zaman social media, pantang ada je orang post apa-apa, dia dengar dia percaya je. Kan kena pula yang kurang orang cakap apa, kurang pengetahuan yang mungkin nak sebut dari segi pendidikan rendah tu tak baik, tapi dia pemahaman dia tak tahu, dia buka, dia terus baca, terus percaya. Baik. Ini mitos berikutnya. Okey. Kafein menyebabkan kanser payudara? Tidak.
Tidak langsung. Alhamdulillah. Saya tak minum kopi. Alhamdulillah. Ramai dekat orang minum kopi. Minum kopi pun tak ada masalah jugalah. Okey, ada juga yang kata mereka yang mempunyai berat badan berlebihan. Okey. Ya. Ha? Itu adalah satu faktor risiko obesity. Okey. That's why kita advise healthy living, berat badan ideal. Benda tu pun bukan setakat untuk kanser payudara saja, dan untuk jantung. Betul. Baik. Untuk overall lah, secara keseluruhan dia. Tapi ini salah satu faktor risiko. Saya ada dengar juga, Doktor. Ini ada yang bertanya lah. Pernah cakap alkohol, merokok juga salah satu punca penyumbang risiko kanser tu. Ya, betul. Rokok dan alkohol ada certain numbers lah. Kalau macam bia tu kalau dia ambil more than 10 gram in a day, salah satu faktor risiko juga. Baik. Okey, satu part yang doktor, kita pun sudah berada di penghujung rancangan. Saya rasa ada satu dua perkara yang kita kena bagi tahu tu. Mikrofon tu ada masalah sikit. Jadi kita bawakan mikrofon satu lagi sebab sayanglah suara sedap nanti tak dengar pula kan. Dan saya rasa ini part yang paling utamalah. Kadang-kadang takut pun ya juga doktor bila kita sebut pasal saya tadi jujur saya cakap saya terbaca dekat Facebook ada orang tulis kalau you stage 3 jangka hayat you hidup berapa lama. Siapa kita nak menentukan ini semua kuasa Tuhan. Tetapi kalau bagi pihak doktor sendiri bolehkah kita yalah bagi durasi dan sebagainya kan. Kalau stage ini sebenarnya risiko kita jangka hayat kita hidup sebanyak tu. Boleh gitu doktor? Biasanya kita bagi tu berdasarkan kajian-kajian yang sebelum-sebelumnya berlaku dekat negara luar ataupun even negara kita juga dan kalau macam dia kata tahap 3 kalau tahap 3 dan memang ada rawatan tapi dia tak nak kata sampai 100% tidaklah, tapi kalau dapat rawatan yang bersesuaian memang boleh sembuh. Tapi itu kalau tahap 3. Tahap 4 yang dah merebak kan tadi saya kata. Tahap 4 memang kita nak kata sembuh 100% tidak. Tapi kita panggil nama dia panjangkan hayat dia. Biasanya kalau kat dalam perubatan ni kita ambil macam contohnya 5 tahun lah. Kalau dia survive more than 5 years tu kita panggil dia kalau yang tahap 1, 0, 1, 2, 3 ya, kita panggil survivor. Pernah dengar kan cancer survivor kan? Tapi kalau tahap 4 ni tak boleh cakap lah. Tapi banyak rawatan sekarang ni untuk nak memanjangkan durasi. Tapi bila sampai tahap 4 ni kita tengok dia kat mana dia punya rebakan dia tu. Sebab dia merebak dekat setengah organ, dia membawa keadaan yang lebih teruk. Dari segi situ kita boleh cakap dengan pesakit, dengan ahli keluarga lah, dan kita tengok pada hari itu macam mana keadaan dia, kita boleh bagi jangkaan saja. Tapi kita akan cakap sebab ini sebenarnya untuk persediaan untuk pesakit dan ahli keluarga sebenarnya. Baik, ini yang kita sebut doktor, apa saja yang kita bawakan perbincangan ni kita nak suruh retake awal lah. Kita nak suruh tuan-tuan perempuan bila ada simptom dan sebagainya, tolong pergi jumpa pihak yang berwajib ataupun pihak kesihatan ni di peringkat awal supaya apa saja kemungkinan yang bakal berlaku, at least ada solusi, ada rawatan yang dibawa. Kurang-kurangnya tak adalah kita dengan istilah dah terlewat. Terima kasih banyak doktor, terima kasih banyak sudi bersama kami sejam yang saya rasa sangat bermanfaat, terutama kami suami-suami ni, abang-abang, ayah-ayah ni yang ada ramai wanita di sekeliling kita ni, mak, isteri dan sebagainya, so kita kena tahu juga. Baik. Betul-betul. Sekali lagi itu ucapan terima kasih kepada Dr. Nur Faiza Abdul Rashid daripada UiTM Private Specialist Center. Dan kepada anda di luar sana, jangan malu, jangan takut, jangan risau untuk mendapatkan saringan awal berkenaan dengan kanser payudara anda. Jadi Syaril, baik, kita berakhir di sini. Kita berjumpa lagi pada waktu yang sama, dan jangan lupa siaran